Assalamualaikum. Masuk dulu. Masuk dulu. Dah masuk tu, sharekan kepada wall korang. Selamat petang. Hari ni Kak Ita nak sharekan seperti tajuk yang korang baca, macam mana nak handle ejen yang lemau ataupun ejen yang curang. Okey, masuk dulu, sharekan kepada 5 grup atau wall FB. Sharekan dulu. Kak Ita nak sharekan dulu pada tim jap. Nak suruh diorang masuk jap. Okay, yang join Kak Ita nampak ada mata, 2 mata sekarang. Say hi sikit yang Kak Ita. Tengah buat apa petang-petang macam ni? Lagu ni pula apa tu, TikTok. Sama TikTok kan. Kita tekan lagu syahdu sikit petang-petang ni. Ataupun nak dengar lagu apa kan, meriap. Bagi santai-santai petang ni. Korang stres-stres ni, Selangor nak start. Kena PKPB balik start lusa. Ni lagu sedih pula petang ni. Aduh, kita tukar lagu yang cerdas sikit. Apa ni? Lagu. Okay, yang baru masuk tolong sharekan dulu. Masuk dulu, tunggu. Kak Ita nak tunggu beberapa orang yang masuk. Dan Kak Ita akan share apa yang Kak Ita nak share petang ni. Macam mana nak handle ejen-ejen yang lemau, yang apa tu, yalah, yang tepu, yang beku kan. Masuk dulu, sharekan dulu live ni. Sebelum tu boleh Kak Ita tahu sama ada clear ke gambar Kak Ita ataupun suara Kak Ita, adakah clear, adakah apa tu, cukup lighting, cukup. Hari ni Kak Ita bagi efek cahaya sikit, nur gitu. Alright, semua yang tengah tengok Kak Ita Kak Ita nampak ada beberapa mata, tapi tak nak say hi dengan Kak Ita. Kenapa tu? Tak nak say hi tu? Nak skodeng say hi sikit so Kak Ita tahu siapa yang tengah tengok Kak Ita. Aku baru Kak Ita tengah cari lagu sedap-sedap sikit ni bagi petang ni, bagi ceria. Boleh juga jadi macam DJ pun boleh. Semua boleh kan. Okay, yang baru masuk tu tolong sharekan dulu pada grup masing-masing. Facebook ke, grup Facebook, Facebook, apa-apa grup lah. Kita nak share jap dekat my team, supaya orang boleh tengok Kak Ita share. Dapat tahu ilmu-ilmu petang ni, ilmu yang Kak Ita dah belajar daripada sifu-sifu Kak Ita. Kak Ita bersifu pula. Kak Ita belajar ada macam-macam cikgu, dengan Najib Asadok ada, dengan apa tu, Tuan Oze Zuri, dan dengan Encik Khairul. Kak Ita juga ada follow dengan Encik Khairul Muhammad Hakimin Encik Khairul Hakimin So banyak. Kak Ita berguru dulu, pernah juga berguru dengan Cikgu Jun Muhammad Som, dengan Cikgu Asti Nur Asia. Banyak. So Kak Ita suka belajar. Jadi Kak Ita, apa yang Kak Ita belajar tu Kak Ita nak share supaya Kak Ita pun dapat ingat balik apa yang Kak Ita belajar, tak lupa. Jadi bagusnya kita kena share dengan orang kan. Macam mana cara nak handle ejen lemau atau curang, tajuk petang ni. Okay, kita nak dengar lagu lah dulu sementara. Ada baru 3 mata. Say hi sikit, kita nak tengok siapa yang tengah tengok Kak Ita.
Koleksi lagu Melayu terbaik sepanjang zaman. Lagu apa ya? Ni. Oh, Salim. Ni lagu-lagu zaman kita masa sekolah menengah. Hai Siti Nita, baru nampak apa ni, nama keluar. Petang ni kita santai-santai, kita nak sharekan ilmu. Okay, stay tau korang. Stay. Kak Ita nak sharekan. Terima kasih watching. Sharekan kepada 5 grup Facebook dan juga Facebook wall korang. Sharekan juga link ni dekat korang punya grup team, kalau ada grup team, supaya ramai lagi yang boleh tahu macam mana nak handle ejen yang lemau ni ataupun ejen yang curang. Boleh gitu. Suara clear tak? Ke terlajak clear? Apa dek? Duduk situ? Boleh. Okay, korang sharekan dulu tau. Kita start dalam berapa second lagi. Kita nak buat ni jap, share pada team jap. Okay, hai. Okay, siapa yang tengah tengok Kak Ita? Sharekan dulu kepada kumpulan 5 grup Facebook. Jangan banyak-banyak, nanti kena block. So 5 lah maksimum. Dan kepada wall personal. Dan juga sharekan link kepada grup team korang, supaya korang berdapat ilmu ni. Percuma je Kak Ita nak bagi. Kak Ita belajar bayar. Okay. So, ilmu ni Kak Ita nak bagi percuma sahaja kepada korang yang tengah mendengar sekarang. Suara Kak Ita terlalu lagu kuat ataupun suara okey, balance. Kak Ita nak dengar jap dekat handphone ni. Kuat sangat ke radio ni? Lagu kuat ataupun suara okey, balance. Kak Ita nak dengar jap dekat handphone ni. Kuat sangat ke radio ni? Berdabar dah. Okey lah kot. Okey, tak apa. Kepada yang tengah tengok Kak Ita start. Kak Ita ambil masa dalam tadi berapa minit juga, 5 minit juga untuk kita start. Nak kumpulkan dulu orang-orang yang nak sudi dengar apa yang kita nak sharingkan petang ni. Okey, ilmu ni adalah percuma untuk korang. Sebab orang kata ilmu yang ada jangan disimpan. So Kak Ita nak sharekan pada korang supaya ramai yang boleh tahu dan boleh apply nanti pada korang punya team. Hai share sikit. Apa tu? Say hi pada yang baru masuk. Okay. Alright, tajuk dah hari ni, macam mana kita nak handle ejen yang lemau. Okay. Ejen yang lemau ni sebiasanya diorang ni sebab kita tak layan tau dalam grup. Kita dah jadikan diorang tim kita, tapi kita biarkan sahaja dia tanpa arah tuju. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai kata kalau mungkin kita jadi ejen kepada orang yang masuk kepada kita tu adalah dropship. Tak kisahlah antara korang sama ada korang adalah ejen, stokis ataupun leader. So yang join korang tu, korang perlu tahu dia join korang adalah sebab apa. Jadi korang kena tahu personal dengan dia,
tanya apa yang dia perlukan bila dia menjadi ejen di bawah kita. So kita kena first kali apa yang korang perlu buat adalah korang kena tahu apa yang mereka nak dapat daripada membuat bisnes yang dia nak join kita tu lah. Okay, so kita kena pastikan apa yang dia nak. Kena tanyalah personal, sebab mungkin dalam grup dia akan malu kan, mungkin dia malu nak beritahu dia ada banyak hutang ke, mungkin dia malu nak cakap dekat kepada umum yang dia sekarang ni ada masalah kewangan, ada masalah mungkin tak boleh bayar kereta ke apa ke. Jadi benda tu baik personal dengan dia supaya kita tahu, nanti kita boleh bantu dia cara macam mana nak lebih grow. Jadi kita sebagai orang yang mengambil dia sebagai ejen kita kena tahu apa yang dia nak. Alright, tu adalah yang pertama. So matlamat mereka kena jelas. Apa yang dia nak. Jadi bila dia tahu matlamat dia, so dia akan tahu apa yang dia nak buat seterusnya. Jadi kita kena tahu juga apa yang dia nak. Sebab kalau dia masuk saja-saja tanpa ada sebab, nanti benda tu macam saja-saja. Kita tak naklah bawa masuk orang dropship atau ejen saja-saja masuk dalam grup kita tanpa arah tuju. Tak naklah, sebab benda tu takkan terjadi lebih baik. Maksudnya tidak akan meningkat lah, sebab dia tiada plan, dia tiada matlamat dalam hidup dia. So kita kena pastikan dia ada matlamat, apa yang dia perlukan, apa yang dia nak. So dia senang untuk menuju ke arah target dia. Macam tu. Okey, yang kedua tadi, yang pertama, dia punya point dia. Okey, sebab dia masuk tu pun dia tak tahu, dia tak strong, dia tak kuat, dia lemah. Jadi kita sebagai orang yang baru masuk di dalam kumpulan, menjadikan dia seorang yang kuat. Kita mengajar dia macam mana menjadi orang yang lebih tegas dalam kerja dia. Dia lebih bila kita masuk dia, maksudnya kita nak jadikan dia somebody yang boleh berinteraksi dengan ramai orang. First kali dalam circle yang dia masuk tu, circle kita. So dia ready untuk berani bercakap macam tu. Lepas tu dia tahu apa nak buat dekat Facebook marketing, dekat Facebook personal, dekat mana-mana channel marketing. Jadi kita nak ajar dia. Mungkin dalam masa dia masuk tu dia memang tak tahu apa-apa. Dia lemah, dia lemau, macam tu. Okey, jadi kita maksudnya, lepas tu yang pertama kita pastikan dia tahu arah tuju dia. Yang kedua, kita nak guide dia. Kita nak guide dia supaya dia lebih kuat daripada sebelum dia join kita lah. Maknanya dia lebih faham. Bila dia faham, dia tahu apa dia nak buat, kan? Alright. Lepas tu yang ketiga adalah kita kena pastikan dia buat kerja tu adalah gila-gila, bukan yang biasa-biasa. Jadi kita yang susunkan, plankan untuk dia apa yang dia perlu buat. So kita berdasarkan perkataan aktif, kat sini ada huruf AKTIF. Kita mulakan dengan huruf A dahulu. A tu apa? A tu adalah kita kena buat aktiviti dalam kumpulan kita. Okay, supaya ejen-ejen ni tak lemau, kita tak boleh diamkan dalam grup tu, just tunggu orang masuk order, tunggu diorang tanya. Tak boleh lah, sebab benda tu mungkin akan jadi jadi senyap, jadi silent reader. Mungkin tak ada two-way communication antara kita dan juga dia. Jadi kita perlukan ada buat aktiviti dalam kumpulan. Aktiviti tu aktiviti yang macam mana, kan? Kita kena buat task. Hai Syam, thank you watching Kak Ita punya live petang ni.
Okey, kita kena buat aktiviti dalam team. Kita kena bagi task. Kita macam cikgu dekat kelas kan. Kat kelas macam mana kita kena bagi homework. Macam itulah kita kena bagi task dekat kita punya ejen-ejen yang baru masuk ni. So kita kena plan lah untuk orang yang baru masuk, yang macam mana dia punya task. Orang yang dah separuh jalan, yang dah pandai sikit, task dia yang lebih sikit, yang lebih up sikit. Okey. Lepas tu maksudnya setiap orang yang baru masuk ataupun yang dah lama tapi masih lagi tidak bergerak, kita kena buat task untuk dia. Kita kena tetapkan dia nak join kita, kenalah buat task. Kalau tak, macam mana nak berkembang, betul tak? Macam mana nak upgrade diri lagi. Jadi kena sentiasa follow up, bagi dia kerja, tapi simple task lah yang menyeronokkan lah kan. Okay, itu adalah huruf A. Okay, huruf K, tadi Kak Ita ada bagi kata words, iaitu aktif. A adalah aktiviti untuk tim korang. Huruf K adalah ketahui potensi ejen, potensi dia. Okay, kita kena kenal pasti potensi dia adalah yang macam mana. Mungkin setiap orang ni tak sama. Mungkin dia ada dia pandai dekat Facebook personal, mungkin dia pandai FB ads, mungkin dia pandai dekat IG, ataupun dia pandai TikTok. So kita kena kenal pasti kita punya team ni yang macam mana. Kita kena tahu dia pandai apa. Jadi bila kita tahu potensi dia, kita polish dia untuk yang ke arah yang ke situlah. Okey, bila dia dah bagus macam itu, kita polish pula yang lain pula. Maknanya semua benda yang kita buat, diorang pun kena buat. Macam tu. Okey, terima kasih yang baru watching. Sharekan kepada 5 group dan juga wall personal korang, supaya korang dapat ilmu ni dengan lebih Kak Ita bagi percuma sahaja, sedangkan Kak Ita sebenarnya ilmu ni Kak Ita adalah berbayar lah kalau belajar dekat luar. Okey, tapi hari ni Kak Ita nak bagi percuma je. Macam mana korang nak handle team yang lemau. Okey, kalau korang ada team lah. Tapi pada yang tak ada team pun boleh ambil note, supaya next kalau korang ada plan untuk membina team, so senang nanti korang dah tahu dah apa nak buat lepas ni nak buat apa, nak buat apa, dah tahu dah kan. Okey. Dan yang ketiga adalah huruf T. Huruf T kita T itu adalah training. Training. Okay, training. Sekejap nak buka lagu jap. Macam sunyi pula. Sunyi sepi pula. Sebelum tu korang sharekan dulu. Kita berhenti kejap dekat point T training. Kak Ita nak cari lagu jap. Lagu Wani Hasrita. Sedap ke lagu ni? Boleh lah. Okay, janji ada suara sikit background. Ada ular. Gambar ular. Alright, huruf T, training. Okay, pastikan training ni ada bermaksud pastikan orang yang baru masuk kita, join kita, ataupun orang yang dah lama masuk kita, dia tak tahu apa-apa, kita kena training dia. Kita kena train dia supaya kita kena train dia supaya dia sentiasa ada ilmu dekat dia tu, sentiasa ada, tidaklah kita berhenti dekat situ sahaja. Okay. Lepas tu training tu kita kena pastikan setiap minggu ada buat kelas, sama ada buat live ataupun kita buat Zoom ke. Kita kena buat walau macam mana pun. Kita sebagai ketua dalam kumpulan tu, kita kena buat walau macam mana pun. Kalau kita tak buat, diorang akan blur, diorang tak tahu nak buat apa. So kita sebagai yang ketua dalam tu memang kena buat, kena train dia. Sama ada kalau nak jumpa personal pun boleh, ajak minum-minum kopi ke dekat sekarang ni dah PKPB kan, so korang boleh buat yang terdekat sahajalah dengan kawasan korang, tak boleh keluar daerah. Tapi hanya untuk di Selangor lah, negeri-negeri lain dah masih boleh buat lagi. So peluang ni jangan lepaskan. Sama-sama duduk di luar, train. Kalau korang nak ajar dia buat page ke apa ke, ajar. Semua kena ajar. Okay. Lepas tu huruf I. I tu adalah istiqomah. Istiqomah ataupun konsisten. Konsisten. Maksud dekat sini, pastikan korang buat jadual. Macam bangun pagi-pagi tu. Bangun pagi-pagi tu, awal-awal tu, selepas dah settle semua, solat subuh, mengaji, apa semua,
korang ambil buku nota ataupun buku diary korang, yang memang Kak Ita pun memang ada buku diary. So kat sini kita tulislah hari ni kita nak buat apa, pukul 8 nak buat apa, pukul 10 nak buat apa. Kita dah plan dah daripada pagi sampai ke petang. Kita dah plan dah apa yang kita nak buat hari tu. Yang penting kita punya team, kita jaga team supaya dia tidak lemau dan juga tidak curang. Tajuk dia hari ni tidak lemau dan tidak curang. Sekalikan sahaja tajuk, sebenarnya boleh pisahkan, tapi untuk masa yang terhad ni kita sekalikan sahaja. Okey. Pada yang baru masuk, tolong sharekan dulu tau video ni pada 5 grup Facebook dan juga wall korang ataupun dekat grup team, supaya ramai lagi yang tahu ilmu ni. Ilmu macam mana nak handle grup, macam mana nak handle team yang lemau dan juga yang mungkin akan curang lah kalau korang tak buat apa-apa. Kalau kita diam je apa semua, InsyaAllah korang akan ditinggalkan oleh ejen-ejen korang. Macam tu, okey? Dan share. Terima kasih Syam. Yang share tu terima kasih banyak-banyak. Semoga rezeki korang dipermudahkan. Sebab sharekan ilmu ni untuk orang lain dengar juga. Jangan kedekut untuk share. Sebab bila korang share tu maksudnya korang memudahkan urusan orang. Dan rezeki korang juga akan dipermudahkan. InsyaAllah Kak Ita doakan pada semua yang menonton sekarang, semoga rezeki korang dipermudahkan. Sebab kita membantu pada orang yang memerlukan ilmu ni. Ilmu ni kata kalau nak grab memang yelah kena berbayar semua kan. Jadi pada orang yang ilmu yang percuma ni, sila grab, jangan lepaskan peluang. Okey. Okey, lepas tu konsisten tadi maksudnya buat jadual. Bila dah buat jadual, kenalah ikut jadual-jadual tu. Okey. Kena bila kita ada nak buat training, kita kena buat training. Kalau kita nak bagi task, kita buat task. Kalau kita nak apa-apa yang berkaitan dengan ilmu, kita sharekan dekat team. Ikut jadual yang kita dah buat tu. Okey. So yang F adalah fokus. Fokus pada korang yang sekarang ni mungkin ada buat perniagaan, ada banyak produk, ada 2-3 produk yang tengah jalan. Kak Ita pun bukan tak pernah, memang tengah, dan sekarang pun memang tengah buat 2 produk yang Kak Ita fokus. Tapi pada yang belum, tak payahlah korang cari produk lain. Kak Ita nasihatkan sebab benda ni dah jadi pada Kak Ita. Bila kita ada banyak produk, kita akan pening, kita akan rasa macam stres. Sebab kita nak guide ada banyak team berlainan. Jadi kita kena buat kerja tu double. Kalau 3 dah triple. Kalau dah 4, berapa pol yang korang kena guide. Itu kalau korang ada team, macam tu lah. Okay. Tapi kalau korang jual end user, tak ada masalah lah korang nak jual banyak-banyak. Tapi apa yang Kak Ita nak bagi tahu dekat sini, kalau korang nak cepat grow, better korang bina team lah untuk senang lagi naik ke atas. Bukan naik ke atas, maksudnya lebih tinggi potensi untuk berjaya bila korang bina team berbanding kita berniaga seorang diri, hanya menjual. Itu lambat untuk korang grow. So untuk naik, korang kena bina team, panggil dropship join kita, panggil agent join kita. Dari situ kita boleh cepat grow. Sebab tu pentingnya ilmu. Sebagai kalau korang dah ada team, pentingnya ilmu ni untuk korang jaga team-team korang supaya dia tidak lemau dan juga tidak curang. Okay. Okay. Kalau korang jual produk orang, jangan risau, jangan jangan rasa macam rendah diri. Alah, aku ni jual produk orang je, tak glamour kan. Jangan berfikiran macam tu. Anggap korang berniaga untuk company korang sendiri. Dan anggap produk tu adalah produk kita. Founder tu kita rasa macam dia tak ada je. Sebenarnya dia ada kan. Kita kena hormat dia lah sebagai founder. Tapi maksud Kak Ita adalah korang anggap produk korang tu adalah produk korang sendiri dan company korang yang korang nak growkan sendiri. Macam kita kena ada admin. Kalau kita ada admin, kita ada marketing, macam tu.
Tapi kalau permulaan kita sendirilah. Macam Kak Ita pun masa sendiri lagi, tak ada lagi staff. Semua sendiri, marketing sendiri, handle agent sendiri, bungkus parcel sendiri, semua sendiri. Tak apa, so slow lagi pun dari rumah kan. Okay, apa lagi Kak Ita nak sharekan pada you all? Sekali Kak Ita Kak Ita ulang balik supaya kalau ada ramai mungkin yang baru masuk, yang tak tahu apa yang Kak Ita share tadi. Sekejap Kak Ita sharekan balik apa yang Kak Ita poin-poin penting dia adalah, yang pertama, jika korang baru Kak Ita laju sikit sebab dia nak ulang balik, nak recap balik apa yang Kak Ita sharekan tadi. First kali korang kena tahu apa yang ejen korang nak dalam bila dia join kita, apa sebab dia nak join kita. Lepas tu kedua adalah kita tahu apa matlamat dia, samalah lebih kurang. Matlamat yang pertama dan kedua tu adalah lebih kurang matlamat dia join kita. So kita kena tahu apa yang dia nak dalam hidup dia, career dia. Okay, yang ketiga adalah so kita pastikan dia serius dalam apa yang dia nak buat dan buat gila-gila. Pastikan dia buat gila-gila, bukan biasa-biasa. Kita nak yang join kita tu buat gila-gila macam kita juga. Macam kita gila-gila juga. So kat situ point dia adalah aktif. Jadi ingat kita minum air jap, nak tersedak. Okay, aktif. Aktif ni adalah perkataan huruf aktif, AKTIF. Okay, kita kumpul shortkan dia adalah A tu adalah korang kena buat aktiviti dalam kumpulan supaya tidak senyap. Yang kedua K adalah ketahui potensi ejen kita. Apa potensi dia, sama ada pandai buat live, pandai IG, pandai TikTok. So kita tahu apa yang dia boleh, mampu. So yang itu yang kita suruh dia keluarkanlah kemampuan dia. Okay, yang ketiga adalah T, training. Kita kena buat training setiap minggu satu kali. Kita bertukar-tukar training tu. Apa mungkin minggu ni kita nak ajar buat page, yang kedua kita nak ajar macam mana nak buat konten, yang ketiga kita setiap minggu kita ubah-ubah training tu supaya mereka aktif di dalam grup. Okay, huruf I adalah istiqomah, konsisten. Ni sebab kita nak pastikan semua benda berjalan lancar. Kita kena plan, kita kena buat jadual. So pagi-pagi selepas solat semua kita kena buat jadual, apa nak buat. Jadi kita konsisten, tidak stop. Okay. Yang kelima adalah F, fokus. Kalau boleh, kalau sekarang ni you all masih lagi belum ada produk lain, hanya satu je, fokus satu sampai berjaya. Okay. Lepas tu jika ada 2-3 yang korang sekarang rasa macam penatnya, letihnya, banyak sangat produk nak buat ni, so pilih 3, antara 3 tu yang mana lebih terbaik, yang korang rasa dia akan pergi jauh, produk tu memang akan tahan lama. So pilih. Kalau rasa tak boleh buat sekali semua dalam satu masa. Itulah poin-poin Kak Ita hari ni. Okay, rasanya Kak Ita dah share dalam masa 20 minit. Ada soalan tak? Sebelum Kak Ita berhenti di sini untuk tajuk ejen lemau dan juga curang. So kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Nanti Kak Ita boleh jawab dalam masa beberapa minit, dalam 5 hingga 10 minit Kak Ita boleh jawab kalau ada soalan yang korang nak tahu daripada Kak Ita. Okay. Sementara tak ada soalan tu, Kak Ita bolehlah bagi pendapat macam sekarang orang-orang hari ni kita dapat info Selangor, KL, Putrajaya bermula dari hari Rabu ni kita PKPB, means kita tak boleh banyak bergerak, hanya certain tempat sahaja yang kita boleh pergi. Jadinya ini adalah masa macam kita PKP dulu, yang awal-awal dulu. Dan juga masa ni certain produk sangat-sangat laku tau time macam ni, sebab
ramai orang duduk rumah, ramai orang pegang handphone. Jadi korang ambil peluang ni untuk promotekan barang korang di semua media sosial. Jadi korang kena pastikanlah di mana media sosial yang sesuai. Jadi benda tu boleh tanya pada kalau akak lah, okay? Mungkin korang tak ada leader ke apa ke, macam Kak Ita terus terang, Kak Ita dekat Facebook personal, Kak Ita sharekan aktiviti. Dulu Kak Ita banyak menjual di sana, tapi sekarang Kak Ita dah mengurangkan aktiviti menjual dan mengurangkan aktiviti menjual di Facebook personal sebab tak sesuai. Bila kita cerita pasal produk, kita punya percentage akan kurang dilihat oleh orang. Dia hanya 5% sahaja yang nampak. Jadi kita kurangkan share cerita pasal bisnes menjual di Facebook personal, tidak sesuai lah. Okay. Jadi Kak Ita nak fokuskan menjual ni banyak di page. Sekarang Kak Ita live di page kan. Di page Kak Ita di delegasi. So dekat sini kita boleh menjual. Sebab memang Mark Zuckerberg, dia memang suruh menjual di page. Okay, tapi page kita tu kena ramai orang like. Kalau like kurang, jadi orang tak nampak lah. Okay, jadi kita kena pastikan ramai orang like kita punya page lah. Sama ada invite friend ataupun berbayar. Berbayar tu ada cara dia. So kalau korang nak tahu, kena masuk kelas. Okay, masuk kelas. Kak Ita tak buat kelas tu. Korang, Kak Ita boleh recommend kelas mana yang korang boleh masuk untuk belajar FB Ads. Okay, cuma FB Ads ni Kak Ita sarankan pada orang yang dah agak lama berniaga lah, sebab dia memerlukan modal. Sebab FB Ads kan kena bayar. So pada yang mungkin nanti ada modal, tidak sesuai untuk buat FB page. Okay, hanya boleh yang baru nak berniaga, hanya buat di Facebook personal ataupun IG, ataupun TikTok, percuma kan. Macam itulah. Tapi itulah cara dia, ada cara. Bukannya hai siapa nak beli tu tak boleh lah dekat Facebook. Memang tak boleh. Ada cara, skill dia tu yang kita kena belajar. Okay. Lepas tu terus lagi Kak Ita dekat page ni kena aktif lah juga, buat live setiap hari. Juga kena kat situ boleh buat campaign macam ada promosi ke apa semua boleh buat di page. So sehari dekat page ni boleh up status dalam 4 kali sehari maksimum. Tak boleh lebih daripada 4 kali, sebab kalau lebih dia akan mengganggu kita punya engagement, sebab keterlaluan untuk mengupdate macam tu. Kalau kat Facebook tak kisah berapa kali, tapi jangan menjual, itu sahaja. Facebook tiada had. Dan IG pula korang kena sama juga macam Facebook, dia kena ada juga engagement, kena ada like, komen orang juga, supaya orang pun akan nampak status kita di IG. Kita tak boleh IG tu update gambar then bye bye, tak boleh. Kita kena juga, bila kita update, kita kena juga like, komen orang punya. Dia macam Facebook juga, kena ada engagement. Selepas korang update sahaja status, korang kena like, komen orang punya juga, supaya orang tu pun nampak kita punya. Okay, beza dia dekat Facebook adalah guna teks, tapi di IG kita guna gambar yang cantik, menarik lah. Tapi function dia sama. Korang kena like dan komen juga benda tu. Okay. Okay, Kak Ita dah nak last, tapi sikit lagi Kak Ita nak share apa lagi. TikTok. Okay, TikTok tu Kak Ita tak pastilah keburukan dia apa, tapi Kak Ita pun nampak juga sifu-sifu ternama seperti Azizan Osman. Lagi Kak Ita nampak apa nama dia, tak ingat nama, tapi sifu-sifu terkenal lah. Memang ada juga buat TikTok, tapi dia bukan menari. Bukan menari. So just kalau ada lagu, just buat macam ni. Mungkin kita ada buat ayat, just macam tu, santai-santai je. Boleh cubalah untuk relax dekat sana, sebab main lagu kan. Sebab sekarang tengah top, jadi gunakan je lah function TikTok tu. So kalau rasa macam muka tak make up pun tak apa, sebab kat sana function dia dah boleh terus buat make up walaupun tak make up. Macam tu. So sesuai lah. Tapi tak payahlah nak joget-joget semua. Kak Ita baru je start. Kalau nak follow, boleh follow Kak Ita. Ita di 16. Okay, Ita di 16. Follow Kak Ita kat TikTok. Kak Ita pun baru start belajar-belajar. Kak Ita nak sharingkan ilmu kat sana, bukan nak menari. Okay,
Jadi walaupun umur dah 40 lebih, Kak Ita tetap follow je apa tu kata, gelombang untuk marketing untuk online ni. Selagi tidak merosakkan kita, insyaAllah tak ada masalah lah. Okey, Kak Ita rasa cukup setakat ini sahaja. Kak Ita live dah lebih 30 minit. Terima kasih kepada yang watching. Terima kasih kepada yang dah sharekan live Kak Ita. InsyaAllah Kak Ita akan cuba live setiap hari di waktu yang sama, 6 petang, dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Okey, jumpa lagi di lain live. Terima kasih watching. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.